Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Izani dalam pelajaran yang seterusnya. Jom belajar bersama Ustazah Izani. Marilah sama-sama kita membaca doa supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca bersama-sama dengan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5 bidang ulum syariah. Okey. Adakah anak-anak kenal? Apakah gambar yang Ustazah tunjukkan? Okey, bagus. Itu adalah gambar duit. Okey, duit kertas. Okey, apa yang kita dapat lakukan sekiranya kita ada duit? Okey, cuba fikir apa yang dapat kita lakukan sekiranya kita mempunyai duit ataupun wang. Okey. Okey, yang pertama, gambar apa yang Ustazah tunjuk? Okey, gambar buku. Yang kedua, gambar makanan. Okey, bolehkah anak-anak kaitkan antara duit dengan dua gambar yang Ustazah nyatakan ini? Okey. Dengan duit, kita dapat membeli apa sahaja yang kita inginkan. Okey, jadi di sini gambar buku ni Ustazah bagi contoh. Okey, kita dapat beli buku dan kita juga dapat membeli makanan. Okey, dan insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari tajuk yang seterusnya iaitu berjual beli dengan berhemah. Okey, anak-anak bolehlah membuka buku teks Pendidikan Islam pada halaman 166. Okey. Sekali lagi Ustazah ulang, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berjual beli dengan berhemah. Okey. Kalau kita perhatikan buku teks pada muka surat 166, di manakah suasana ini berlaku? Okey. Ya, betul. Di Dewan Makan ataupun sekiranya kita berada di sekolah, kita panggil ni adalah di kantin. Kantin Okey, kelihatan murid-murid sedang beratur untuk membeli makanan. Okey, ni untuk membayar makanan di kaunter bayaran. Okey. Ni maknanya kita ni, murid-murid ni sebagai pembeli dan abang yang berbaju merah ni adalah penjual. Okey. Seterusnya, jual beli. Okey, kita akan tengok beberapa pecahan pada tajuk ni iaitu apakah pengertian jual beli, apakah dalil dan maksud daripada dalil ni, dalil jual beli, dan juga apakah hukum jual beli. Okey. Anak-anak bolehlah sama-sama membaca dengan Ustazah ya. Pengertian. Okey, kita tengok kepada pengertian jual beli. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okey, sekali lagi kita baca sama-sama ya. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Okey, maksudnya di sini barang tersebut asalnya milik
Ahmad. Ahmad telah menjualkan barang tersebut kepada Ali. Okey, jadi bertukar milik lah. Akad pemilikan harta. Okey, mula-mula harta tu milik Ahmad. Bila Ali beli daripada Ahmad, okey, Ali bayar duit kepada Ahmad, jadi barang tu telah bertukar hak milik. Okey, bukan lagi milik Ahmad sebab Ali telah membeli daripada Ahmad. Okey, jadi kesan pemberian pemilikan secara kekal. Maknanya bukan hak Ahmad dah lah. Jadi kekal, jadi hak Ali dah, ditukar dah terhadap objek harta barang tu lah, objek atau manfaat barang tersebut. Semualah. Kalau beli buku, buku tu, objek buku tu jadi milik Ali dan apa sahaja yang ada pada buku tersebut juga menjadi milik Ali. Bukan hak Ahmad dah. Okey, jelas? Okey, baiklah. Yang kedua, kita perhatikan dalil. Okey, dalil ni adalah bukti. Bukti. Sebagaimana yang pembelajaran kita pada sebelum ni, Ustazah pernah dah bagi penerangan berkaitan dengan dalil. Ini adalah dalil naqli. Okey, dalil daripada Al-Quran. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, okey, ayat 275. Nombor 2 ni adalah merujuk kepada bilangan surah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua dan dalil ni adalah ayat yang ke-275. Okey, ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Okey. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey. Jadi jual beli itu adalah halal dan riba itu adalah haram. Okey. Kita tengok pula hukum. Apakah hukum jual beli? Okey. Jual beli adalah harus. Okey, harus hukum dia. Bukan wajib, bukan haram, tapi harus. Maknanya dibolehkan lah. Okay, kita disuruh, disarankan harus untuk berjual beli selagi memenuhi syarat jual beli yang telah ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam. Maknanya hukum dia harus. Kemudian dia pula ada syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk berjual beli. Contohnya, kita tak boleh jual benda-benda yang haram. Jual beli, jual arak. Tak boleh lah sebab arak itu adalah haram. Okay? Jual beli daging babi. Boleh tak? Tak boleh. Okay? Sebab dia adalah haram. Dan juga jual beli sesuatu benda yang tidak memberi manfaat kepada kita ataupun kita jual benda yang bukan milik kita. Contohnya bukan milik kita. Awak tengok burung terbang dekat udara tak, dekat awan. Awak pun khabar ke kawan, Zaim, saya jual burung yang terbang di awan tu kepada awak. Saya jual burung yang terbang tu kepada awak. Sah tak jual beli? Jual beli tidak sah kerana burung tersebut adalah bukan milik awak. Okey, faham jadi kita nak berjual beli ni kita kena tengok apakah benda yang kita nak jual. Adakah benda tu memberi manfaat kepada kita? Adakah benda yang kita nak jual tu adalah milik kita? Okey? Jelas okey. Seterusnya, okey. Nampak tak gambar apa yang Ustazah tunjuk ni? Okey. Comel tak? Ni adalah gambar otak. Otak. Sebelum ni Ustazah pernah jelas dah kepada awak. Okey, sekiranya nampak gambar otak ni maknanya dia suruh awak semua berfikir. Di sini ada dua soalan. Okey, soalan yang memerlukan kepada awak untuk berfikir. Okey? Yang pertama, kita tengok dulu hak yang kat luar ni
Apakah keistimewaan berniaga? Apakah keistimewaan berniaga? Pernah tak tanya orang yang berniaga, sebab apa berniaga? Apa keistimewaan berniaga? Okey. Kalau kita belajar secara bersemuka dalam kelas, mungkin mudahlah untuk ustazah tanya awak tak, apakah keistimewaan berniaga? Tak. Kalau kita tengok sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang peniaga. Tak. Jadi memang kita disarankanlah untuk berniaga, tapi berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Islam. Okey. Banyaklah keistimewaan berniaga. Jadi marilah sama-sama kita berfikir apakah keistimewaan berniaga. Yang kedua, soalan dia, bagaimanakah cara untuk menjadi pembeli dan penjual yang berhemah? Pembeli dan penjual yang berhemah. Okey, kalau kita perhatikan gambar pada muka surat 166 yang ustazah tunjukkan pada mula-mula tadi, apakah yang dilakukan oleh pembeli? Tak, pembeli. Kita nak jadi pembeli yang berhemah dan juga penjual yang berhemah. Tak. Yang pertama kalau kita tengok kepada penjual, seorang penjual ni kalau dia nak jadi penjual yang berhemah, dia kena buat apa? Bagus, dia kena sentiasa bermanis muka, senyumlah maksudnya, tak, supaya dia boleh memberi aura positif kepada orang yang membeli. Kita rasa suka kalau kita tengok orang yang tukang jual tu, penjual tu seorang yang baik hati, suka senyum, insya-Allah kita akan selalu ke kedai dia. Tak? Awak perasan tak kalau kita pergi ke kedai 24 jam, 7-Eleven. Kan tak? Bila kita buka pintu, Assalamualaikum, selamat datang. Dia mengalu-alukan kedatangan kita tak? Kalau kita pergi ke, kita masuk dalam kedai Shell contohnya tak? Tempat isi minyak Shell, dalam dia kita nak beli. Kita buka je pintu dia. Assalamualaikum, selamat datang. Boleh saya bantu? Kan? Seronok lah tu. Tak, berbeza dengan ada sesetengah kedai di kampung kebanyakannya, kedai runcit, bila kita masuk, dia tak mengalu-alukan kedatangan kita. Maksud mengalu-alukan kedatangan ni bukan kita nak suruh dia orang ucap bagi nyanyi lagu selamat datang ke kita, tepuk kompang ke, sekurang-kurangnya senyuman. Tak, senyuman, Assalamualaikum. Okey, kita pun sebagai pembeli sama juga, kita kena tunjukkan muka yang senyumlah, muka yang manis. Kena ada toleransi antara kedua-dua belah pihak, antara pembeli dan juga penjual. Okey. Yang seterusnya bagi pihak pembeli macam murid tadi tak? Dia kena beratur. Beratur ketika hendak membayar makanan. Okey. Lagi yang seterusnya ada sesetengah tu dia kata gunakan duit yang kecil. Contohnya kita biasa dah macam kita pergi sekolah memanglah kita akan bawa duit kecil dah. Duit RM1, RM5 dah. Jadi dok sesuai lah kalau untuk murid sekolah membawa note yang berjumlah besar dah. Contohnya RM50, RM100. Jadi dok munasabah lah bagi seorang murid dah bawa jumlah wang yang besar untuk pergi membeli di kantin. Okey. Jadi menyusahkan pihak penjual. Okey. Jadi maknanya situ kita kena tengok semualah berdasarkan pada tengok pada situasi keadaan. Okey. Sepatutnya awak semua kena fikir ni, okey, macam mana cara apakah cara untuk menjadi pembeli dan penjual yang berhemah dan juga apakah keistimewaan berniaga. Okey. Baiklah, kita tengok kepada topik yang seterusnya ataupun subpoint yang seterusnya iaitu adab
penjual. Ni adab penjual. Dia ada kaitan dengan soalan tadi. Okay, soalan tadi bagaimanakah cara untuk menjadi penjual yang berhemah dan juga pembeli yang berhemah. Okay, kita tengok dulu adab. Adab penjual. Okay, yang pertama, mesra dan mudah senyum. Sama macam Ustazah kata tadi lah. Okay, yang kedua, jujur. Jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Maksudnya jujur, berterus terang. Contohnya, kalau jual sesuatu yang benda yang makanan lah biasanya tak. Contoh Ustazah bagi makanan tu macam Ustazah contohnya. Ustazah biasa kalau pergi kedai, kalau Ustazah nak beli makanan tu dia sebenarnya tahan beberapa hari. Kita akan tanya dekat orang kedai, ni kuih ni hok buat bila ni? Contohnya tak. Kuih ni hok buat bila Lepas tu tuan kedai kata baru hari ni. Padahal kuih tu mareng dah. Roti lah contohnya, roti kampung Roti kampung. Ustazah tanya, roti ni bila buat lepas tu orang kedai tu kata baru hari ni tu. Padahal roti tu hok mareng dah. Jujur tak situ? Tidak jujur. Sepatutnya dia kena berterus terang. Okay. Roti ni hok buat semalam dah, mareng dah ni. Tapi boleh makan lagi sebab roti ni dia tahan sampai 3 hari. Boleh terus terang. Okay. Serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Kalau timbangan, timbang lah. Timbang orang nak beli buah 5 sekilo. Kena cukup lah sekilo. Lebih sikit lagi baik. Okay. Sukatan. Okay. Nak beli, contohnya, nak suka, samalah suka gandum ke gula ke dok timbang tak. Okay. Zaman-zaman dulu nak beli gula kena timbang. Tak dok macam ke gula paket sekarang ni. Sekarang ni paket dah cukup dah. Dia ada dah paket 1 kilo. Tak, 2 kilo. Gandum pun sama. Minyak, dulu ada juga dia jual minyak yang macam dalam tin tak. Kalau kita nak, dia panggil istilah cetong. Okay. Tin lah. Tin lebih kurang tin macam tin susu. Dia akan sukat. Sukatan dia 1 tin susu tu berapa sen, berapa ringgit. RM1 contohnya. Okay. Jadi kalau kita nak RM1, 1 tin tu kena sukat betul-betul lah. Biar cukup 1 tin. Jangan letak kurang daripada 1 tin tapi bayar dengan harga 1 tin. Okay. Kena jujur. Okay. Dalam berurus niaga. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Menjual barang yang halal. Okey, kena jual barang yang halal. Tak boleh jual barang yang tidak halal. Okey, dan berkualiti. Berkualiti ni maknanya molek lah. Okey. Tapi kita sebagai pembeli, kalau kita tahu dah barang tu tidak ada kualiti, kita tak payah belilah. Okey. Kita tak boleh nak salah korang jual juga. Kita sebagai pembeli, kita kena bijak memilih barang apa yang kita nak beli. Okey. Serta tidak menjual barang yang haram. Okey. Tak boleh jual barang haram. Sebab tadi dia kata kena jual barang yang halal. Barang yang haram ni benda seperti arak, dadah serta sesuatu yang mengandungi unsur-unsur daripada babi. Tak boleh jual lah. Okay? Kita sebagai pembeli kalau kita tahu, kita memang tak boleh belilah. Tak jadi dah hukum harus tadi tu. Dia jadi hukumnya haram kerana dia tidak menepati ciri-ciri jual beli. Okay? Boleh faham? Baiklah, yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Okay? Kita kena ucap terima kasih. Lepas kita akad jual beli tu, okey, saya beli dengan harga RM1. Okey, penjual kata, okey, saya jual dengan harga RM1. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, kena ada ucapan gitulah. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Orang jual ni dia kena sabar. Dia kena bertolak ansur. Tak, sebab
dia ada istilah customer is always right. Customer tu dia memang sentiasa betul. Okey. Kena tengoklah, kena bertolak ansur dengan pelanggan. Sebab kita ni orang yang pembeli ni, dia akan tengok kalau penjual tu bagus, baik hati, molek. Okey. Kita akan sentiasa pergi ke kedai tu. Okey. Yang seterusnya, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Okey, maksudnya kalau kita jual sesuatu barang tu, kita janganlah ambil untung yang terlalu tinggi. Dok, contohnya kita beli barang modal dia RM20 je. Modal RM20. Dok, kita jual sampai RM60. Sepatutnya kita boleh jual lagi dengan harga yang rendah. Maknanya jangan mengambil keuntungan pada kadar yang terlalu tinggi. Ambil pada kadar yang sepatutnya sahaja. Kiralah, maknanya nak ambil untung kita memanglah kena kira juga. Dok, kalau barang tu kita ambil sendiri dengan kenderaan kita, kita kiralah minyak kereta, tenaga kita. Kalau kita ada pakai pekerja, kita kena kira juga kos pekerja kita. Tapi keuntungan tu biarlah berpada, berada pada tempat yang sepatutnya. Dan yang ketujuh ialah mengelakkan riba. Mengelakkan elemen riba. Okey. Riba ni memang tak boleh lah dalam Islam. Riba ni adalah haram. Okey. Dah riba ni apa dia Ustazah? Dari tadi lagi Ustazah sebut riba. Apakah yang dimaksudkan dengan riba? Riba ni adalah perkataan daripada bahasa Arab. Okey. Mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan riba. Okey. Kalau riba ni dari segi bahasa, riba adalah bermaksud tambah. Okey, tambahan. Dari segi istilah pula ialah kenaikan. Bermaksud kita dari segi bahasa maksudnya tambahan lah. Tambahan ataupun kenaikan. Dari segi istilah ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman manakala dalam pertukaran sesetengah barang dan mata wang. Okey, contohnya gini. Kawan kita pinjam duit kita RM1 je kat sekolah biasa tak? Okey. Lepas tu kita pun kata, boleh kalau awak nak pinjam duit saya RM1, kek awak kena bayar RM2. RM2 awak kena bayar. Esok awak kena bayar RM2. Kalau esok awak tak boleh bayar lagi RM2, saya naik pula RM1 lagi jadi RM3. RM1 sehari jadi naik. Okey, itu adalah riba. Bunga tu, kenaikan tu, tambahan. Mula-mula hutang RM1, tiba-tiba kena bayar RM2. Lewat sehari RM3. Lewat 2 hari tambah lagi. Okey, tambahan tu. Sebab tu dia kata tadi dari segi istilah adalah tambahan ataupun kenaikan. Okey. Dia sini mengelakkan elemen riba ni adalah kepada pembeli yang berhutang. Ni dia bagi peringatan kepada penjual. Contohnya macam kita jual barang runcit. Kan biasa orang hutang kan tak? Hutang. Okay. Contohnya, Pak Ali dia pergi kedai Zaim. Zaim ni peniaga yang berjaya lah. Ada pasar raya dan pasar raya Zaim ni dia buka untuk orang boleh berhutang. Tapi Zaim letak dah syarat-syarat dia. Bukan Zaim dalam kelas 5 nilam Zaim lain ni. Zaim 5 nilam bagus. Okey. Zaim letak dah syarat-syarat dia.
kalau berhutang RM50 ke atas dalam masa sebulan, tetap bayar RM50. Bila bulan yang berikutnya dok boleh bayar RM50 tu, akan ada kenaikan. Akan ada tambahan bayaran sebanyak RM10 sebulan. RM10 tu lah. Okey, RM10 tu lah. Tu dipanggil riba ataupun tambahan ataupun kita panggil bunga. Sebab itulah awak tengok biasa dalam cerita-cerita dalam TV dok, ada orang buat pinjaman duit dengan alung. Alung. Lepas tu dia buat iklan. Kami bukan alung, kami cuma nak tolong. Okey. Sama tu. Okey. Itu adalah riba. Okey. Jadi dalam Islam, riba adalah diharamkan. Sebab itulah dalam dalil jual beli tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey. Baiklah. Ini adalah adab-adab yang Rasulullah amalkan ketika baginda berurus niaga. Okey. Cuba tengok dalam ni, ada ustazah kat sini. Okey, cuba baca ini. Bagusnya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjual beli. Ini adalah adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebagai peniaga, bila contoh mana tahu dah awak semua bila besar nanti akan jadi seorang peniaga ataupun seorang usahawan yang berjaya. Okey. Jadi inilah antara adab-adab yang boleh dicontohi. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok kepada adab pembeli. Kita sebagai pembeli, apakah adab-adab yang perlu kita lakukan? Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Bercakaplah, maksudnya berkomunikasi di sini adalah bercakap. Okey, bertutur dengan baik, guna perkataan yang baik ataupun bahasa-bahasa yang baik. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Macam tadilah, penjual tak boleh jual, kita sebagai pembeli kita tak boleh beli. Dah ustazah, kalau ada orang jual, kita tidak perlu beli. Kita tak payahlah beli. Mungkin dia jual untuk bangsa orang lain. Kita orang Islam, kita tak boleh beli, kita tak perlu beli. Jadi dia jual untuk orang yang boleh membeli. Okey, faham maksud ustazah? Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Maksudnya sini kita jangan terlalu cerewet. Jangan terlalu cerewet. Memanglah hak kita sebagai pembeli untuk memilih barang. Tapi jangan menyusahkan penjual. Okay, contohnya kita nak pergi beli baju. Nak beli baju sepasang je. Baju banyak sangat ni. Kalau kita rasa kita kenang dah tu, kita beli hak tu lah. Tak ayuh kita nak beli sepasang je. Tapi kita suruh penjual tu buka semua baju hak ada. Jadi menyusahkan penjual. Dia boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati lah kepada penjual. Mesti dia akan dalam hati dia, mesti dia akan bunyi, dia ni nak beli baju sepasang je. Tapi dia suruh kita buka semua baju-baju kain-kain yang ada ni sebab nak tengok. Okey. Menyenangkan urusan penjual. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Lebih kurang je. Tenang, tidak banyak kerenah. Okey. Yang seterusnya, sabar menunggu giliran ketika membeli. Kena sabar. Tapi kalau maknanya sabar sini ni kalau kita beratur lah. Kalau beratur nak bayar dah. Tapi sekarang ni musim-musim COVID ni dah ramai orang kat pasar raya. Dan kalau kita nak mudah sekarang ni, kita beli secara online dah. Sebab kita duduk kat rumah kan. Kita tak perlu keluar rumah. Tapi pastikan kita
memilih barang yang betul-betul lah, okey, untuk mengelakkan penipuan tak. Sebab sekarang ni kan banyak scammer tak, kita tak tahu macam mana. Jadi kalau kita macam Ustazah sendiri pun, Ustazah suka tak beli online tak. Kita beli ikut Lazada ke, Shopee ke, ataupun apa sajalah belian secara online. Kita boleh review dulu tak. Kita boleh tengok, kita boleh view dulu, kita boleh tengok testimoni tak. Kalau dalam Shopee tu dia ada dah kan pelanggan-pelanggan yang pernah beli, kita boleh tengok dia bagi berapa star kepada penjual tu, ada dok komen-komen yang negatif, yang positif. Okey. Tu sebagai rujukan kita sebagai pembeli baru. Okey. Jadi kena berhati-hatilah. Yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Sama juga macam yang penjual tadi. Okey, kita akad jual beli, lepas tu kita pun ucaplah terima kasih. Okey. Yang seterusnya, mengelakkan pembaziran. Mengelakkan pembaziran. Kita tak perlulah beli barang-barang yang kita tak perlu. Kita tak perlu, contohnya macam makanan ke. Tak perlu beli banyak-banyak. Apa-apa sahajalah. Kita hanya beli mengikut keperluan kita sahaja. Okay? Beli ikut keperluan. Bukan kemahuan. Okay? Dan yang terakhir, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan stok barangan. Bertimbang rasa. Okay, contohnya kalau macam kita nak beli sesuatu tu, tapi barang tak banyak, ada dah orang lain nak. Kita bagilah ke orang tu dulu. Ikut giliran lah maknanya tak. Kena bertimbang rasa. Okey, baiklah. Dan yang terakhir, Ustazah rasa insya-Allah anak-anak faham dah tak apa yang telah Ustazah sampaikan, dan boleh baca semula buku teks muka surat 166 sehingga 168. Okey. Setakat itu sahaja sesi pembelajaran kita pada minggu ini, dan insya-Allah sekiranya ada apa-apa kekeliruan, bolehlah WhatsApp, telefon ataupun Telegram kepada Ustazah Izani. InsyaAllah Ustazah akan cuba menjawab segala persoalan yang diajukan oleh awak semua. Okey. Jadi untuk tugasan kita pada hari ini, mudah sahaja. Tugasan hari ini yang pertama, salin pengertian dalil, maksud dalil dan hukum jual beli yang kita belajar tadi tu pada muka surat 167 di dalam buku tulis Pai. Buku tulis Pai. Sekali lagi Ustazah ulang. Salin pengertian jual belilah yang kita belajar tadi. Pengertian, dalil, maksud dalil dan hukum jual beli. Boleh rujuk buku teks muka surat 167 di dalam buku tulis Pai. Dan yang kedua, hantar tugasan anda kepada Ustazah Izani melalui aplikasi WhatsApp, grup kelas Pai 5 Nilam yang telah Ustazah sediakan. Okey, baiklah. Itu sahaja pembelajaran kita pada minggu ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa ataupun pada sesi pembelajaran yang akan datang. Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Jangan lupa jaga diri dan juga jaga kesihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.